Ahmad. Yes, saya. Ni, Ustaz Nasaruddin Tantawi tanya, pengalaman paling perik dan pengalaman paling best. Lepas India, Lepas India, pergi ke Nepal, and then daripada Nepal tu turun balik ke India. Sebab Nepal ni dia bukan laluan pun sebenarnya. Cuma Nepal ni adalah negara idaman saya waktu zaman belajar. So alang-alang dah sampai masuk ke Nepal. ada girlfriend lama ke? Ada girlfriend Kan, lama ke? sebab saya sebelum ni adalah hikers. Saya suka panjat gunung. Dan Everest tu adalah impian saya lah. Bukanlah panjat ke puncak, kat kaki puncak pun kaki gunung pun kira dah rasa seronok lah. Masa tu singgah dulu dekat Nepal and then turun balik ke India lah. And then daripada India baru masuk ke Pakistan. Yes, India ke Pakistan tu, lalu kat sempadannya Baijan Bajrangi lalu tu ke? Tak, itu dalam yang berlakon tu buat-buat tu. Itu bukan border sebenar tu. Kami lalu di Wagah Port. Dah bila masuk dari sempadan negara ke negara semua okey? Okey, alhamdulillah. So far tak ada masalah lah. Tapi ada certain negara tu yang makan masa yang panjang. Tapi so far semua okey lah. Alhamdulillah. Lepas Pakistan? China. Masuk juga China? Naik atas. Dia sebenarnya jalan yang sebenar daripada Pakistan tu terus masuk Iran. Tapi sebab, saya nak beritahu, kami bukanlah pergi berdua. Kami pergi berlima. Kami ada 2 kumpulan. Saya dengan Ustazah naik basikal, kayu basikal. Dan 3 orang lagi, diorang backpack. Dan diorang ni adalah kru filem yang follow kami daripada awal dulu. Sampai ke Mekah mereka follow. Tapi kami jumpa dalam satu negara tu sekali ataupun 2 kali saja. Kami jarang jumpa. Sebab objektif mereka adalah nak buat dokumentari, mengikut Silk Road dan mencari ulama'-ulama' yang dekat situlah, area situ. Macam Imam Syafi'i, macam Imam Tirmizi dan sebagainya. Untuk buat dokumentari. Dan kami pun, objektif kami pun buat dokumentari juga. Tapi kami masuk ke dalam perkampungan. Dan mereka ni cover area bandar. So bila balik Malaysia, kami akan nak buat satu dokumentari yang digabungkan lah. Maksudnya complete lah. Dan dekat bandar ada dan dekat kampung pun ada. So yang tim saya ni namanya Amirul. Ketua tim ni Amirul, Aiman dengan Syafiq. Amirul ni ayah dia pernah lalui Silk Road ni. Dan dia bawah Dewan Bahasa dan Pustaka, dia orang kaji para ulama' ni. Dan Amirul ni dia nak ikut jejak langkah ayah dia lah dekat situ. So kami pun ikutlah dia naik ke negara stan tu. Maksudnya daripada China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, baru turun. Nanti. Dari China, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yes, Kyrgyzstan. Kazakhstan. Lepas tu Kazakhstan. Kelantan. Uzbekistan. Afghanistan. So Iran. Baru masuk Iran. Masya Allah. Jalan jauh lah. Daripada Iran masuk ke UAE. Ikut ferry lah. Masa tu dia tak ada jalan darat. Kalau tak kena ikut ke Syria. Tapi Syria tengah bergolak. So kami ikut jalan bawah lah. Ikut UAE naik ferry. Ikut jalan air lah. Daripada UAE barulah masuk ke Arab Saudi. Masuk Arab Saudi tu sempat padang pasir tu. Panas kan? Okay. Masa tu pada tahun 2017 perempuan tak boleh nak drive kereta. Apatah lagi kayuh basikal masa tu. So sebab itulah visa kami tak lepas-lepas. Bertahun dia simpan je permohonan kami tu nak masuk Arab Saudi dengan basikal. That's why yang terakhir tu daripada UAE masuk ke Arab Saudi, kami terpaksa menggunakan kapal terbang lah, pilihannya terakhir sampai ke Jeddah. Ahmad, yes, ni Ustaz Nasaruddin Tantawi tanya, pengalaman paling perik dan pengalaman paling best. Pengalaman paling perit So far sepanjang perjalanan kami ni, kami anggap semuanya ada hikmah. So perit tu tak ada dalam kamus hidup kami lah. Adalah beberapa perkara yang dia bukanlah perit tapi tidak menyenangkan, tapi ending dia jadi
dia jadi tak ada masalah. Dia tak perit pun. So far kalau nak ceritakan perit tu tak adalah. Tapi kalau beberapa perkara sebenarnya banyak benda saya nak ceritakan. Kalau saya ceritakan satu cerita tu dia tak cukup dalam masa 15 ke 20 minit. Dia cerita tu panjang. Dia saling relate. Oh yelah, lahir kat US kan. Berkait Ustaz. So saya nak buka satu cerita, boleh Ustaz? Cerita Boleh. cerita dekat this is my favourite story lah sebenarnya kat dalam buku yang saya tulis ni. Ini adalah buku siri pertama. Ada buku? Ada. Ini buku baru siri pertama ni Ustaz. Buku siri pertama ni dah 700 muka surat, baru sampai Pakistan. Belum sampai Arab Saudi lagi, baru negara yang ke-8. Tajuk apa buku tu? Ustazah Basikal. Masya Allah. Jadi share pengalaman sepanjang jalan dalam tu. Betul. Tapi saya nak minta maaf, buku ni dah sold out. Untuk cetakan pertama dah sold out lah. Nanti saya akan buka pre-order untuk cetakan kedua di akhir rancangan ni lah, insyaAllah. Okay. Bagus tu. Sebab benda ni dia memberi inspirasi. Betul. Ada sahabat kita di sini, Hakak ni dia komen. Dia kata terbayang bagaimana ulama-ulama silam bermusafir, menuntut ilmu. Macam yang Ustazah sebut di awal tadi, Ibn Battuta tulis para ulama mereka musafir. Betul. Okey, Ahmad kata nak cerita kisah yang paling Ahmad special sekali. Sila. Okey. Cerita ni saya banyak kali cerita. Setiap kali orang invite, saya suka sangat nak sampaikan cerita ni. Tapi dia makan masa selama sejam tau. So, saya cuba sebaik mungkin untuk nak pendekkan. Untuk nak ringkaskan. Boleh Ustaz? Yang cerita 3 minit ada tak? Yang 3 minit ada, tapi dia punya hikmah dia tu tak sampai. Maksudnya, saya nak kena cerita, kata yang hikmah dia tu boom lah, besar hikmah dia tu. Sangat besar hikmah dia. Okay, saya cuba pendekkan. Okay, kisah ni berlaku dekat Pakistan. Pakistan ni adalah negara yang ke-8 lah. Ke-6, sorry. Pakistan negara ke-6. Dan masa tu kami terputus hubungan dengan Umi dan Abi, dengan parents kami dekat Malaysia. Sebab kami memasuki jalan yang sebenarnya kami tak plan pun, tapi waktu tu kami nak ikut jalan tu juga. Dan terputus hubungan dan kami nak lalu satu pegunungan. Dan pegunungan ni saya tanya dengan orang kampung, tinggi mana pegunungan ni sebab kami nak kayu basikal kan. Dia kata it's okay, it's a baby mountain, dia kata. Naik motor baby mountain dia kata. Ya, itu. So dia kata naik motosikal sejam je Ustaz sampai ke puncak. Okay. So kami lalulah ikut jalan ke gunung tu. Ustaz rasa berapa lama kami sampai kat puncak? Teka-teki. Naik motor sejam. Sikit lagi. 4 hari Ustaz. Sikit lagi. 4 hari. Kami sampai ke 4 hari. Dan kat puncak tu Adilah sakit. Ustaz Adilah sakit. Sekejap. Nak naik gunung tu kayuh lah ke ada totok basikal? Tolak Ustaz. Semua gaya ada Ustaz. Basikal naik kita. Terpaksa. Kalau Ustaz tengok dalam video tadi ada tolak basikal naik gunung, itulah dia. Yang tolak tu. Itulah dekat Pakistan tu. So jalan dia memang batu lah. So memang banyak naik atas tu memang tergelongsor balik pun ada. So bila sampai kat puncak tu memang tinggi sebenarnya gunung tu. Dan saya rasa saya rasa sekarang Ahmad dengan Ustazah, kalau ada cabaran kehidupan yang dilalui sekarang, semua jadi ringan kan? Masya Allah. Yang dah lalui itu berat-berat semua. Betul Ustaz. Betul. Boleh senyum lah. Sambung. Naik tolak basikal, naik ke atas bukit. Bila naik ke atas bukit tu, hari yang keempat tu dah sejuk tau dekat atas tu. Sebab dia sebenarnya tinggi gunung tu. Walaupun dia kata tu baby mountain, dia sebenarnya tinggi. Dan Adilah hari keempat tu dah sakit. Dia kena acute mountain sickness. AMS. Acute mountain sickness ni adalah pembunuh nombor 1 pegunungan. So siapa kena AMS ni potensi untuk meninggal tu sangat tinggi lah. Dan masa tu Adilah memang dah hujung nyawa lah. Tapi saya kena juga lalu ke puncak tu sebab saya nak cross. Daripada Skardu tu saya nak pergi ke Astor. Saya kena naik ke puncak Skardu nama dia. Barulah turun sampai ke Astor. So bila sampai kat puncak tu, orang kampung cakap dekat puncak tu tak ada orang sebab tak ada sumber air. So atas tu memang kering kontang. Tak ada tumbuhan pun renek-renek.
So bila kami sampai ke atas tu, subhanallah, dah sampai ke puncak tu memang seluas mata memandang, memang sangat cantik. Kalau boleh Google Skardu tu, tengok memang cantik, subhanallah. Diosai Peak. Diosai Peak. Nama tempat tu Diosai Peak. Diosai, D-E-O-S-A-I. Diosai Peak. Ingat baca nama dia. So bila sampai kat puncak tu, ada dua makhluk. Dia panggil. Ni nak cerita pasal magic ni, apa yang berlaku ni. Sebenarnya ada banyak magic yang berlaku. Bila sampai kat puncak tu, ada dua, saya tak tahulah malaikat ataupun manusia, yang seolah-olah macam sambut kami dekat puncak tu. Dan dia sambut kami, dan dia offer tempat tidur. Tadi orang kampung cakap, kat puncak tu tak ada orang. Tapi kami jumpa dua manusia yang kat atas tu seolah-olah tengah tunggu kami dan welcome kami dekat atas tu. Dan dia kata welcome to Skardu, dan dia ajak pergi tempat tidur dia. Okay, dipendekkan cerita, saya dengan Ustazah pun ikut sebab Ustazah dah terlalu sakit. Saya pun dah tak tahu nak buat apa, sebab saya pun tak ada ubat. Yang saya tahu kalau AMS ni bawa turun ataupun bagi makan, itu je yang saya tahu. So dia pun ajak pergi tempat dia, dan saya minta dia tolakkan basikal dan saya angkat Ustazah lah. Dan dipendekkan cerita, tidurlah dekat tempat dia tu selama 2 hari, Ustaz. Rupa-rupanya diorang ni adalah askar dan salah seorang dia adalah doktor, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dekat atas puncak gunung Pakistan, dalam Muhammad ni boleh cakap bahasa Inggeris, dia pun doktor pula tu. Dan dia ada ubat untuk acute mountain sickness, Ustaz. Ini memang tak lain tak bukan, memang Allah yang hantar. So rupa-rupanya diorang ni adalah askar yang duduk kat base camp atas tu, yang which is sebenarnya tinggal lagi 2 hari, diorang dah nak turun dah, sebab winter dah nak datang. So kalau kami lambat 2 hari, memang tak ada orang kat atas tu. Dan bila kat puncak tu, rupa-rupanya dia ada satu signboard tau. Signboard tu, dia kata ketinggian dia adalah 14,000 kaki, which is sama tinggi dengan Kinabalu. Dia kata baby mountain. Kita kat Malaysia ni bapak mountain. It's not a baby. It's a grandfather. Grandfather, betul.